تستبتي منه النوال ولكن استبتي من نفسك وجود الإقبال. Jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu, tetapi hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita tahu menjanjikan ganjaran-ganjaran terhadap amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman. Pertama sekali perlu kita fahami dan yakini bahawa kurniaan-kurniaan Allah yang berkait dengan amal-amal yang dibuat oleh seseorang itu adalah semata-mata kurnia dia. Dia bukan harga kepada amalan yang kita buat. Kalau kita beranggapan, sesiapa sahaja yang beranggapan bahawa kurnia-kurnia Allah yang berkait dengan amalan-amalan yang dia buat itu sebagai harga amalannya, itu adalah satu kefahaman yang keliru. Hakikatnya bahawa amalan yang kita buat itu adalah atas dasar pengabdian diri kita kepada Allah. Kita buat, kita laksanakan amalan-amalan atas dasar kita menjadi hamba-Nya, atas dasar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dijanjikan kepada kita itu kurnia dia, bukan harga amalan yang kita buat, tidak sepadan. Itu perkara yang perlu kita fahami. Jadi kefahaman ini perlu sebab apa? Kalau kita tidak memahami perkara ini, kadang-kadang kalbu kita ni akan didatangi, akan diserang oleh satu penyakit. Kita akan rasa bila kita buat sesuatu amalan, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan sesuatu kepada kita. Kita akan rasa itu kita layuk. Kesang dia. Bila kita beranggapan bahawa kurnia Allah itu sebagai harga amalan kita, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kita sebagai satu kurniaan yang lebih daripada orang lain. Contoh, Allah Ta'ala berikan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa. Sama ada dari segi apa sajalah, dari segi kesolehan ke, dari segi ibadah ke, dari segi keilmuan ke, dari segi keanehan ke, Allah Ta'ala kurnia kepada kita hal-hal seperti itu. Diberi ilmu yang luas, lautan yang luas, diberi kefahaman yang mendalam, diberi hal-hal yang aneh berlaku atas dirinya tu, perkara-perkara pelik, sehingga orang ramai pandang ke dia dengan pandangan sanjungan dan kemuliaan dan macam-macam lagi. Jadi bila berlaku perkara-perkara macam ni, dia ada pegangan yang keliru tadi tu. Dia rasa semua ini adalah hasil daripada amalan dia, semua itu adalah harga bagi amalan dia, maka akan timbullah satu pegangan bahawa semua ni dia akan rasa, dia akan timbul dalam dia rasa bangga diri. Mari sifat sombong. Kerana dia kata, apa yang berlaku ni memang itulah nilai yang dia. Kurnia-kurnia Allah tadi tu, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia tu, memang padanglah dia terima, patutlah dia terima. Sebab apa? Kerana amalan dia buat ni. Ini adalah merupakan kekeliruan-kekeliruan. Maka sebab itu dalam perkara ini, kefahaman yang betul yang perlu kita pegang bahawa ibadah yang kita buat itu pertama sekali diperintahkan Allah. Yang kedua, kita laksanakan itu kerana mengabdikan diri kepada dia, sekadar yang kita mampu lakukan. Apa-apa yang diberi, apa-apa yang dikurniakan itu adalah kurnia dia semata-mata, bukan harga amalan kita tu. Kalau kita anggap harga amalan kita, rosak kita, punah kita. Terutamanya bila kita diberi sesuatu yang luar biasa, kita akan rasa padang. Seolahnya kita boleh hak besar ni padang, sebab amalan kita memang hebat. Kalbu kita dah jadi rosak, batin kita sudah jadi punah.
Kerana salah fahaman tadi itu. Maka itu perkara yang perlu kita fahami. Baik, kemudian kurnia Allah Ta'ala ini datang dalam pelbagai bentuk. Sebahagian kurnia itu berlaku di akhirat, iaitu apa-apa yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi ganjaran syurga yang bermacam-macam nikmat. Itu sebahagian daripada kurnia Allah atas janji dia, bukan atas harga amalan kita itu. Di akhirat berlaku. Dan di antara nikmat-nikmat yang paling besar di akhirat, dapat melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Itu nikmat yang paling besar. Dan bermacam-macam jenis nikmat lagi yang dikhabarkan di dalam hadis, a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku ni, hamba-hambaku yang soleh ini, apa yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar oleh telinga dia, kadar kenikmatan tu, dan tidak pernah terlintas pun dalam fikiran dia ketinggian nikmat yang dikurniakan di akhirat, bermacam-macam. Jadi kurnia-kurnia Allah ini sebahagiannya berupa apa yang Allah telah janjikan kepada orang beriman dan beramal saleh di akhirat. Dan sebahagian dari kurnia, ada juga kurnia-kurnia Allah Ta'ala ni dikurniakan pada masa manusia ni hidup di dunia. Kurnia. Jadi kurnia di akhirat tu tak dapatlah kita tengok sebab kita tak mati lagi. Jadi ada pun kurnia-kurnia yang dikurniakan kepada seseorang di dunia ini. Banyaklah yang kita boleh perhatikan. Sebagai contoh, dan ayat yang biasa dibaca, disebut oleh terutamanya ulama-ulama tasawuf lah, iaitu seperti firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menempuh jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala ni, kami akan hidayatkan. Itu kurnia Allah. Hidayat Allah ni pun bermacam-macam. Kami akan hidayatkannya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayatkan, kami akan kurniakan kepada dia jalan-jalan yang boleh membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayat Allah Taala tu kalau kita huraikan dia, tafsirkan dia benda yang sangat luas. Banyak perkara. Jadi itu adalah sebahagian daripada kurnia yang dikurniakan di dunia ini. Dan bermacam-macam lagi. Mustajab doa. Dia berdoa kepada Allah dan mustajab. Mustajab itu juga kurnia Allah dan berlaku di dunia. Sebab apa? Nampak kelih lah. Bila dia berdoa kepada Allah dengan izin Allah, sampai masanya sesuai dengan takdir Allah, berlaku apa yang dia minta tu. Jadi benda tu adalah kurnia Allah Ta'ala juga. Dan benda tu berlaku di dunia. Sebab kita boleh tengok benda tu. Jadi pemberian-pemberian Allah ini ada yang berlaku di akhirat dan ada yang berlaku di dunia ini. Jadi sekarang pemberian di akhirat itu kita tak tahulah sebab benda kita bukan masanya lagi. Sekarang benda yang boleh kita tengok adalah pemberian Allah di dunia ini. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' ni ingin menjelaskan kita satu pedoman. Satu pedoman yang berkaitan dengan kita ni, memanglah kita buat sesuatu amalan ni, memang tak lagilah ghalibnya kita ni mengharapkan kurnia Allah. Tak apalah, tidak jadi masalah sebenarnya. Kita mengharapkan kurnia Allah. Sekalipun dari segi ketulusannya itu kuranglah berbanding orang yang melakukan ibadah, orang yang mengabdikan diri kepada Allah semata-mata hambanya, tidak melihat kepada, tidak mengharapkan apa-apa yang lain daripada itu. Itu merupakan tahap keikhlasan yang paling tinggi. Kita tak sampai situ pun tak apalah. Yang penting kita faham sepadang dia. Sepadang apa benda? Yakni amalan yang kita buat tu adalah perintah Allah dan kita laksanakan sebagai mengabdikan diri kepadanya. Namun kalau ada pemberian tu, memang itu pemberian daripada dia, bukan harga amalan kita. Biar faham sepadang tu. Jadi ghaliknya kita ni, ghaliknya bila kita buat satu kebaikan, buat ibadah, memang ada harapan. Harapan supaya mendapat limpah kurnia Allah. Dunia dan akhirat, tak nak lagi. Kebanyakan orang memang begitu. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Tidak salah kita ada harapan, mengharapkan kurnia-kurnia Allah Ta'ala ni. Asalkan kita faham kedudukan kurnia itu, pemberian dia bukan harga amalan kita. Faham waktu?
tahu sepadan tu, alhamdulillah. Jadi tidak salah. Anak kabarnya kalau kita buat satu amalan, kita mengharapkan limpah kurnia Allah Ta'ala itu, bukan menjadi satu kesalahan. Sekalipun dari segi kesufiannya, ada tingkatan yang lebih baik daripada itu. Itu cerita lain. Sekarang ni, kita tengok kepada kedudukan orang yang mengamalkan sesuatu, lalu mengharapkan kurnia Allah. Baik. Orang yang mengharapkan ni kadang-kadang berlaku kecelaruan, berlaku kekeliruan. Dia buat amal soleh, dia mengharapkan pemberian. Tak mari-mari ni. Situ timbul lalu. Timbul lubang-lubang. Timbul lubang-lubang. Dia buat memang betul lah. Prinsip amalan dia betul lah. Molek dah. Keadaan dia tu pun tak ada masalah apa. Tapi bila dia buat satu amalan, apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti, memang hak tu bukan ruang sekarang lah. Yang di dunia ni, kita mengharap Allah Ta'ala beri hidayah kita, beri khusyuk kita, Allah Ta'ala beri pertolongan kita, permudahkan, perengangkan kita untuk buat amal soleh. Allah Ta'ala bukakan ruang-ruang kebaikan, beri keberkatan hidup, beri kesenangan, keselamatan. Itu semua yang kita harapkan. Dan tidak salah harapan itu. Tak salah. Jangan kata dah ikhlas pula dah. Mu ni dah ikhlas harap ni begitu. Jangan. Dari segi kesufian, memanglah ada makam yang lebih tinggi. Cuma sekarang kita tengok yang ghalib orang ramai ni gitu. Dia buat amalan dan dia mengharapkan kebaikan. Dan tidak salah. Kalau di akhirat mengharapkan syurga, tidak salah. Jangan kata tidak ikhlas pula. Tidak salah. Cuma apa yang disebut dalam tasawuf, ada makam yang lebih baik. Itu cerita lain. Jadi kadang-kadang ada juga orang setengah kita ni, dia salah membaca, menerapkan kaedah tasawuf ni. Lalu akibatnya dia mencelarukan orang ramai. Dia mengaji kitab tasawuf tinggi sikit, yang huraian dia mungkin halus sikit, dia kata mengharapkan sesuatu yang lain dari Allah ni, termasuklah syurga tu, dianggap sebagai satu pencemaran kerohanian lah. Kalau kita nak sebut, nak kata dak ikhlas, dak lah. Tapi satu benda yang dianggap sebagai hijab ataupun sebagai satu benda yang tak jernih molek. Jadi itu adalah sipir untuk orang yang berada pada martabat dia. Sekarang ni dia pakai untuk orang ramai. Mu buat ibadah mau syurga berat, mu dak ikhlas mu. Bila dak ikhlas kita tahu sajalah, amalan ni bila tidak ikhlas, ikhlas tu syarat. Syarat ibadah. Ibadah ni, sesuatu ibadah tu diterima oleh Allah, dia kena tengok dua sudut. Iaitu pertama sekali tengok pada hukum zahir fiqh dia tu. Yang kedua hukum tasawuf dia. Ada dua tu insya-Allah diterimalah. Kalau ada hukum fiqh saja, amalan yang dia buat muafakat dengan hukum fiqh tapi tak ada hukum tasawuf, sah syarak, tertolak dari segi penerimaan. Jadi sesuatu amalan tu diterima kena ada dua ni. Hukum tasawuf dan hukum fiqh dia tu. Hukum fiqh biarlah betul dari segi syarak syariatnya, fiqh yang kita belajar tu. Hukum tasawufnya kena ada ni. Antaranya adalah kena ada keikhlasan. Jadi bila kita menilai amalan orang yang mengharapkan syurga sebagai tidak ikhlas, seolahnya kita menafikan syarat penerimaan tu. Seolahnya amalan tu tak pakai lah. Kita silap dah. Silap buat mengukurang. Ukuran untuk orang lain, pakai untuk orang lain. Kita kena faham dalam syarak kita ini, kaedah ulama' telah menetapkan kaedah untuk kita ni. Dan kaedah ni pun diistimbat daripada banyak dalil-dalil lah. Lalu disimpulkan kita satu prinsip, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu perkara tu memang menjadi hasanah, baik kepada orang ramai. Benda tu molek kepada orang ramai, tak jadi masalah. Tapi di sisi muqarrabin, di sisi golongan orang yang dekat dengan Allah, dianggap sayyiat, buruk. Tak molek. Satu benda yang buruk pada mereka tu. Kita tak bangun malam, tidak bertahajud, tak ada masalah. Asalkan kewajipan solat kita laksanakan, tak ada masalah. Tapi bagi golongan anbiya, para nabi, para rasul, itu kewajipan dia. Kewajipan dia qiyamul lail. Dan orang soleh, mereka memperwajibkan di atas diri mereka itu. Jadi kalau mereka tak buat, mereka anggap itu satu benda yang buruk pada mereka. Pada kita, tak ada masalah apa-apa. Comel tak ada apa-apa. Sebab apa? Kedudukan. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Demikian juga, ini saya nak jelaskan perkara ni, kadang-kadang penerapan
kaedah-kaedah tasawuf, penerapan kunci-kunci tasawuf pada tempat yang salah boleh mengakibatkan kecelaruan dan kekeliruan orang. Contoh lain saya nak beri, ini salah pasang. Dapat kita meleret sikit hari ni. Salah pasang. Bila salah pasang kait dengan ni, nak khabar ni. Iaitu tertulis dalam setengah kitab tasawuf, sekiranya hatiku ghaflah, lupa kepada Allah satu lahzah, satu ketika, aku hukum diriku murtad. Allah pada. Aku sudah kira aku diri ni sudah murtad dia aku. Kalau pakai kaedah ni pada kita semua, berat nananglah kita learningnya. Tapi pada orang yang duduk pada tahapan dia tu, memang itu ilmu, itu tahap dia lah. Dan dia menilai macam tu. Tapi kita mungkin tak ada pakai buah tu untuk orang ramai. Tapi bukan ilmu tu salah. Tidak salah ilmu tu. Salah kita pasang tepat pada orang ramai ni, bukan tepat dia. Benda-benda macam ni kita kena faham. Jadi balik kita kepada kalam hikmat ini. Jadi isunya sekarang, bila seseorang beramal soleh, dia beriman dan beramal soleh, buat kebajikan, lalu dia ada harapan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesejahteraan hidupnya, beri berkat hidupnya, beri ilmu, beri hidayah, beri penjagaan, perlindungan dan macam-macam. Dia mengharapkan itu. Dan harapan itu tidaklah dikatakan sebagai tidak ikhlas amalannya itu. Jangan salah faham. Pada makam ahli tasawuf tertentu, ya. Tapi pada kita orang amal ni, amalan tu tetap dikira sebagai ikhlas. Sudah termasuk dalam amalan ikhlas. Orang yang beramal mengharapkan ganjaran syurga. Orang yang beramal mengharapkan supaya dia mendapat berkat, mendapat kesejahteraan hidup. Semua itu termasuk amalan yang ikhlas. Cuma tahapan keikhlasan saja yang mungkin ada yang lebih tinggi. Kena faham gitu. Baik. Balik kepada kalam hikmat ni. Orang yang beramal tadi pula, dia beramal soleh. Kemudian dia melakukan riadah dan sebagainya, dan ada harapan tadi tu. Tapi yang dia harap tu tak nampak mana. Kat ni timbul masalah ni. Dia buat kewajipan-kewajipan agama, kadang-kadang dia gandakan lebih daripada orang lain lagi. Dia buat kewajipan-kewajipan, tetap kewajipan lah, ditambah lagi dengan yang sunat-sunat, dari solatnya, dari segi sedekahnya, dari segi zikirnya. Dan dia ada harapan-harapan tadi tu, Allah Ta'ala beri hidayah, beri kesejahteraan, beri keamanan, beri keselamatan. Tapi kenyataan yang berlaku dalam hidup dia mungkin tak nampak seperti yang diharapkan. Dia harap mudah-mudahan rezeki dia Allah Ta'ala lapangkan, tapi rupanya tak lapang mana juga kadang-kadang. Contohnya, kadang-kadang dia harap mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia, kesihatan dia, kadang-kadang kena sakit juga. Ada kok penyakit kena, darah tinggi lah, lemah jatuh kena juga. Tapi malam soleh banyak. Dan dia mengharapkan Allah Ta'ala beri kesejahteraan ke dia. Jadi secara zohirnya dia nampak semacam. Sebenarnya tak gitu. Tapi pandangan kita orang ramai ni seolahnya, mana tak mari ni. Tak ada. Pandangan selapih. Kalau pandangan ahli marifat mungkin tak gitulah. Ini pandangan selapih orang ramai kita ni. Mana tak ada ni. Banyak dah buat ibadah ni, semayang lagi ni. Ikhlas. Memang tak ada tujuan lain. Dan kita mengharapkan, tetapi mana tak boleh-boleh ni. Tak nampak timbul ni. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta nak khabar kita. Sekiranya berlaku gitu, kok mana? Masalahnya apa? Apa sepatutnya? Sekiranya berlaku keadaan itu, apa sepatutnya yang kita lakukan? Supaya perjalanan kita ni lurus. Baik, maka kata Syekh Ibn Atta, jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu. Disebabkan kerana tadi itu kita buat amal soleh, tapi yang kita harapkan tu tak timbul. Tak nampak pada pandangan selapih kita ni. Jadi kita rasa macam lambat boleh ni. Bagi dah. Benda-benda macam ni kalau lok menarak sikit, memang ada benda yang tak bagus dari segi tasawufnya. Kalau menarak banyak sikit lagi. Dia boleh bawa kepada hal-hal yang mula-mula taklah sampai tahap benda tu buruk. Tapi kalau dia ikut area dia tu, dia buat amal soleh, tak mari-mari, ada kemungkinan dia akan bawa kepada hal yang lebih buruk. Baik, jadi sekarang kena tutup dulu. Jangan sampai melarat. Kalau kita ni ada kudi, jangan lock sampai seluruh badan tu. Pergi dulu bobat sikit itu tu. Jangan dia menarak ke lain. Ni pun sama. Jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu.
Jangan rasa lambat. Sekalipun kenyataan hidupnya kita nampak macam begitu. Dan menurut pandangan selapis kita tu, macam tu. Kita banyak buat, kita tak buat, kita rasa tak lah buat salah yang berat-berat. Tapi nampak, tak kaya kot macam orang lain. Orang lain nampak sembahyang wajib je. Sunat-sunat tak ada. Kaya pula dia ni. Jadi kita, pandangan selapis kita, mana ni? Sebab tu kita tengok kita ni, banyak buat ibadah, buat ni, tapi kena juga darah tinggi. Lepas tu tengok seorang ni nampak dia buat hak wajib-wajib asas-asas dia, sihat mulai-mulai ada, tak ada kena penyakit-penyakit ni. Jadi pandangan-pandangan ni lah yang kadang-kadang menimbulkan ini. Kita rasa lambat guana hak kita buat ni ke guana ni, tak lagi ni. Timbul. Jadi kita rasa lambatnya kurnia Allah tu, pemberian tu. Baik. Apa ajaran tasawuf kita tentang perkara ni? Pedomannya supaya kita tak terbabas. Jadi jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu, jangan rasa lambat. Tetapi apa yang disuruh kita perhatikan, apa yang disuruh kita renungi, apa yang disuruh kita ni fikirkan, hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu. Kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Tuhan. Hak yang sepatutnya kita tengok, jangan fikir kita buat kita rasa lambat pemberian. Hak sebenarnya kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebenarnya kalbu kita ni, hati kita ni yang lambat untuk menghadap kepada Allah. Kadang-kadang ibadahnya banyak, tapi ingatan hati kita itu sangat kurang sekali. Kadang-kadang apa yang kita buat itu banyak, tapi tumpuan hati kita dalam mengabdikan diri kepada Allah tu sangat lemah sekali. Jadi kata Syekh Ibn Atta, jangan mu pandanglah. Sekiranya mu nampak secara selapis itu lambat pemberian Allah Ta'ala tu yang kau harapkan setelah kau lakukan kebaikan-kebaikan tu. Tetapi yang perlu kau pandang, kelambatan diri kita ni. Diri kita sebenarnya lambat. Lambat, dorok dalam menghadapkan diri kita. Menghadapkan diri kita dalam mengabdikan diri kepada Allah. Hak tu kadang-kadang hak kita tak perasan. Kita tak perasan. Sebab apa? Ghalibnya, kalau hatinya tu laju dalam menghadapkan diri kepada Allah, dia tak mari rasa lambat ni. Ghalibnya hak merasa lambat ni, hak lambat dalam tu. Lambat dalam yang mari dapat lambat luar ni. Betul-betul mudah. Betul-betul mudahnya gitu. Mari je kita rasa lambat pemberian, tanda. Hak dalam kita lambat lagi rupanya. Jadi Syekh Ibn Atta suruh, sekiranya timbul dorongan-dorongan tu berasa lambat pemberian Allah Ta'ala ni, cek dalam diri kita. Tengok pada dirimu sendiri. Sejauh mana engkau segera untuk menghadapkan, berusaha untuk menghadapkan dirimu, ingatanmu, pergantungan hatimu, pautan hatimu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cek betul tu, jumpa punca ni. Kita ingat ke, buat molek dah, lambat begini, rupa-rupanya, ni kendala sini. Tempat kendala dia. Jangan merasakan datangnya kurnia pemberian Allah yang lambat. Tetapi rasakanlah kelambatan dirimu untuk membetulkan i'tiqad yang baik kepada Tuhanmu. Bila kita rasa lambat pemberian Allah, sebenarnya menunjukkan zon kita pun tak apa comel dah. Kemajuan kalbu kita dalam memahami tentang Allah pun lambat dah tu. Berarti kena kau set situ dulu. Betul situ dulu, mudah-mudahan insya-Allah sekiranya amalan itu dibuat dengan baik, dapatlah janji tu, janji. Tidakkah Allah Taala menjanjikan seperti yang disebutkan tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh pada jalan kami, kami pasti akan hidayatkan. Itu yang ditakkid. Lanahdiyannahum tu dalam bahasa Arab ada makna pengukuhan. Pasti kami akan menghidayatkan kepadanya. Tapi kenyataan yang kita hadapi mungkin tidak seperti itu dengan pandangan selapis kita ni. Maka janji itu tak akan keliru, tak akan mungkir. Maka ada benda yang terlepas pada kita ni. Maka Syekh Ibn Atta ajar kita, perhatikan dirimu. Sebenarnya dirimu lah yang lambat untuk menghadap hati kepada Allah. Dan timbulnya rasa lambat pemberian Allah tu, itulah alamat bahawa gerak hati kita lambat dalam memahami hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan di situ dan perbaikilah. Jadi demikianlah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta.
mengenai kalam hikmat yang ke-209 ni.